Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, sekarang kita dah masuk pada akhir zaman. Kita akan bincangkan isu-isu yang tengah hangat sekarang, dan kita akan jumpa lagi dalam masa yang terdekat. Bye. Seorang penceramah bebas ditahan selepas dipercayai terbabit dalam kes rogol seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Penceramah itu direman 5 hari hingga Sabtu ini bagi membantu siasatan. Remaja terbabit membuat laporan pada jam 11.15 malam 16 Julai lalu. Siasatan mendapati mangsa berkenalan dengan suspek Mei tahun lalu dan dipercayai pernah beberapa kali keluar bersama. 4 kertas siasatan telah dibuka iaitu 2 di Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita dah bertemu kembali untuk bincangkan isu-isu hangat pada akhir zaman ini. Jadi kita tak perlu lengahkan masa lagi, kita pergi pada isu utama yang berlaku di Malaysia sendiri, iaitu negara kita. Saya mainkannya ya. Seorang penceramah bebas ditahan selepas dipercayai terbabit dalam kes rogol seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Penceramah itu direman 5 hari hingga Sabtu ini bagi membantu siasatan. Remaja terbabit membuat laporan pada jam 11.15 malam 16 Julai lalu. Siasatan mendapati mangsa berkenalan dengan suspek Mei tahun lalu dan dipercayai pernah beberapa kali keluar bersama. 4 kertas siasatan telah dibuka iaitu 2 di Selangor, 1 di Kuala Lumpur dan 1 di Perak membabitkan pengadu yang sama. Suspek berusia 30-an ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Selangor jam 4.50 petang semalam. Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi Supramaniam dalam kenyataannya memaklumkan tahanan reman diperoleh dari Mahkamah Magistrate Sungai Besar. Jika terbukti bersalah, boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan dikenakan sebatan. Baik, itu isu utama yang ingin kita bincangkan, iaitu mengenai seorang penceramah bebas berusia 30-an yang dituduh merogol seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun yang dipercayai kenal sejak bulan Mei baru ini, tahun ini, maka lebih kurang 2 bulan dah, dan dipercayai selalu berjumpa bersama beberapa kali. Jadi isu yang saya nak ketengahkan, yang pertama iaitu bersama ataupun berdua-duaan, dan yang kedua adalah tuduhan iaitu fitnah. Jadi apa punca isu ini berlaku? Yang boleh saya katakan adalah punca utamanya adalah berjumpa bersama, iaitu di mana lelaki dan perempuan dia berjumpa, berkeluar, bertemu ke berdua-duaan, atau dalam erti kata lainnya adalah berjumpa berdua-duaan ni adalah perbuatan khalwat. Khalwat ni itu sendiri, apabila buat khalwat ni, dia membuka suatu ruang yang besar untuk dimasukkan oleh syaitan dalam usaha dia untuk merosakkan akidah anak Adam, serta dia boleh timbulkan fitnah yang besar pada kita yang jadi mangsa. Ingat, Rasulullah pun pernah berpesan, jika berdua, lelaki dan perempuan, pasti ada yang ketiga. Siapa? Syaitan. Jadi dari isu ni lah, saya tak menyebelahi atau memberat pada mana-mana pihak, sebab isu ni pun masih dalam siasatan, iaitu disyaki, dituduh. Jadi cuma yang nak saya ketengahkan adalah pengajaran daripada isu ini sendiri. Lelaki dan perempuan, no and never berjumpa, berjalan, keluar, makan ke berdua-duaan. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak boleh untuk seorang lelaki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan, melainkan bersama-sama dengan perempuan itu mahramnya. Maka dengan itu, please, tolong sangat-sangat bagi kaum hawa di luar sana, jika keluar nak ke mana-mana, terutama sekali nak jumpa yang bukan mahram kita ni, bawalah mahram kamu, seperti ayah kamu ke, abang kamu ke, adik kamu ke, ataupun kawan baik perempuan kamu ke,
Yang pastinya yang dah balik dan berakal fikiran, iaitu dia tahu mana boleh, mana yang tak boleh. Jangan pula bawa anak kecil ke kawan kamu yang okey akal fikiran dia, kejudan dia tidak bermakna sebab dia tak tahu apa-apa. Kalau nak keluar mana pada kaum Hawa, Islam dah menjaga kamu, bawalah mahram kamu. Okay, dari situ jelas di mana larangan keluar berdua tu. Jelas ajaran Islam itu sendiri dari awalan dia telah menjaga kita dari segala keburukan. Kalau tak berjumpa berdua, tiadalah pintu zina dan tiadalah pembuka fitnah. Okey, baik. Itu saja mengenai isu satu. Kita pergi pada isu dua. Seterusnya, isu yang kedua, kita akan mainkannya. Ni humuk baru terkatan satu. Pandai nak buat kerja macam ni. Macam ni cakap apa? Panggil pak ketai ni kat mau dapat ni. Kami mau dapat ni. Dah ramai ingat. Nangis. Nak harap humuk pun kotor ni aku ajak dia kita panjang lagi kan. Nombor apa lah? Tak bawa saya. Ramai tu. Kau tu di mana? Hampa perempuan apa? Weh, ni nak kereta. Satu maju dulu. Maju tu dulu. Ajak lagi. Hampa perempuan apa? Nama-nama. Okay, baik. Itu mengenai isu yang kedua. Itu mengenai murid tingkatan 1 dah lakukan amang seksual di dalam kereta. Yang pertama, kita boleh lihat betapa bebasnya dia boleh bergaul. Wallahualam, saya tak tahu dari ibu bapa atau tidak, ataupun ibu bapa cara ibu bapa mereka mendidik. Wallahualam, saya tak mencari. Jadi seorang budak itu dia boleh bawa kereta dan bawa rakan dia sekali, dan dalam kereta dia lakukan amal seksual. Na'udzubillah min zalik. Okay, jadi punca utama yang saya nak ketengahkan adalah pengaruh dari anasi luar. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak sekarang sangat terdedah dengan dunia gadget, teknologi, internet. Dari umur 2 tahun pun dah terdedah dengan gadget, internet apa semua. Jadi macam-macam maklumat mereka boleh akses. Melalui situlah pengaruh tersebut berlaku disebabkan oleh penyalahgunaan internet. Tambahan pula segelintir ibu bapa dia tidak mengambil tahu tentang anaknya, apa yang mereka buat pada dalam harian-harian mereka, tidak peduli pun apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ingin tahu. Kebanyakan ibu bapa lebih mengejar kerjaya dan sebagainya, sehingga terabai tanggungjawab terhadap anak. Jadi dari situ kanak-kanak yang dia baru mengenal kehidupan, baru nak tahu apa itu lelaki dan perempuan, bagaimana dapat anak dan sebagainya, dia mula mengakses dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu di internet seperti pornografi dan seangkatan dengannya, sehinggalah ketagihan dan timbul hasrat ingin cuba. Jadi dari situ bermula dari awalan percubaan dengan hanya melihat, berakhir dengan percubaan pelaksanaan. Maka kanak-kanak itu pun berakhir dengan kegelapan. Jadi penyelesaian yang boleh saya cadangkan, dia berbalik kepada meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Peranan ibu bapa ni sangat penting. Perlu diketatkan kawalan penggunaan gadget seperti gunakan parents control setting kat dalam handset sekarang. Handset canggih sekarang, walaupun handset yang harga 500 pun, bawah 500 pun boleh kita gunakan parents control setting gadget anak-anak. Dari situ kita boleh pantau apa yang mereka akses, kita boleh hadkan penggunaan internet mereka. Dari situ kita dapat kawal. Ataupun dari segi yang lain, jadikan anak ini rakan karib kita sebagai ibu bapa. Jadi kita ni rakan karib mereka yang membolehkan mereka berkongsi cerita, dan kita pula menjadi pendengar dan penasihat yang baik untuk mereka. Jangan jadikan kawan mereka sebagai pendengar dan penasihat lebih baik dari kita, tapi kita yang paling dekat dengan dia di rumah, jadikan kita rakan karib dia. Dari situ kita dapat didik anak-anak. Itu saja mengenai isu yang kedua. Kita pergi pada isu yang ketiga. Seterusnya, saya mainkan isu yang ketiga. What's your purpose to come here? So, Taiwan is the first Asian country to have same-sex marriage,
There have been a lot of Western countries that have had same-sex marriage, so we want to support that. 因为就支持同志，那自己本身也是 gay，对啊，所以一定要用自己的力量去支持这一切。支持我最好的朋友。I'm gay 。What you feel about the activity in Taiwan? I feel that Taiwan probably has the most advanced LGBT culture in Asia, and I really enjoy Taiwanese people. They're very friendly, very outgoing, so I'm very happy to be here. 让全世界知道台湾是一个很欢迎 gay 的地方。台湾可以让 gay Baik, itu mengenai isu yang ketiga. Video dia panjang lagi. Boleh lihat di YouTube. Jadi isu ini mengenai konsep LGBT yang terbesar diadakan di Taiwan. Kerana Taiwan merupakan negara pertama yang membenarkan perkahwinan sejenis di dalam Asia ni. Jadi punca utama dia, manusia sudah tidak waras akal fikirannya kerana ingin cuba perkara yang berbeza dari perkara normal, iaitu fitrah yang Allah telah kurniakan pada manusia. Mengenai lelaki tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada lelaki. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bukan sekarang, dari zaman Nabi Lut lagi, awalan kepada kaum LGBT ini. Sekarang sangat jelas dan terang tentang aktiviti kaum Nabi Lut LGBT ini, di mana Taiwan dah rasmi perkahwinan sejenis. Tidakkah ia akan menjadi ancaman kepada negara Islam yang terdekat, contohnya Malaysia dan Indonesia, bahkan memberi pengaruh negatif pada kaum muslimin sendiri. Sekarang ni pun di Malaysia sudah ada kegiatan pengkit, iaitu lesbian, gay dan sebagainya. Dalam surah Al-A'raf ayat 80, Allah berfirman, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Maksudnya kaum Nabi Lut itulah ada awalan pada kegiatan LGBT ini. Dan pada ayat 81 pula, sungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dia tinggalkan perempuan dan memilih lelaki. Maksudnya dia lebih memilih lelaki daripada perempuan. Itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dalam surah Al-A'raf ni mengatakan melampaui batas, di mana manusia dia bertindak luar dari fitrahnya. Akal fikirannya dah tak waras. Sedangkan binatang pun tidak melakukan perkara LGBT ini. Mereka pun tahu pasangan mereka macam mana nak membiakkan keturunan. Oleh itu, untuk kita mengelak dari terjerumus dalam kaum ini adalah dengan minda kita fikirkan, ingatkan, muhasabahlah selalu bahawa kita datangnya dari air mani ayah kita yang bersatu dengan ovum ibu kita dan lahir dari rahim ibu kita, seorang wanita. Bayangkan kalau lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan berkahwin, tiadalah zuriat. Macam mana kita nak menjaga dan mengembangkan keturunan Islam kita yang ditekankan dalam prinsip maqasid syariah? Ataupun dengan cara lain, kita lakukan boykot terhadap apa-apa yang berkaitan dengan kaum LGBT, termasuklah dari segi bisnes dan populariti mereka. Kita sebagai umat Islam tak patut sokong mereka. Sebagai contoh, seorang lelaki transgender dirinya kepada perempuan untuk majukan bisnes. Walaupun IC-nya tertulis Islam, tetapi ia melanggar hukum ajaran Islam. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua terlindung dari kaum sebegini dan azab yang akan Allah turunkan pada kaum begini. Seperti yang kita tahu dalam Al-Quran menceritakan betapa dahsyatnya azab yang Allah turunkan pada kaum Nabi Lut sendiri. Na'udzubillah min zalik. Okay, itu untuk isu yang ketiga. Jadi kita akan pergi kepada isu yang keempat, isu yang agak panas dan menyakitkan hati.
nantikannya. Baiklah, untuk isu yang keempat, isu yang terakhir, mari kita tonton. Hello dan Assalamualaikum everyone. Hello, nama saya Siti Amira binti Abdullah. Saya berasal daripada Kuala Safira. Like you find our faith, dan Muslim. Dan saya telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Baik, one second. Hello, makan. Astaghfirullahaladzim. Melalui video yang dilihat, wanita yang baju kurung dan bertudung, dia mengaku bahawa telah hafal 15 juzuk Al-Quran. Kemudian membuka pakaian sehingga separuh bogem dan mengatakan perkara kesat sebagai konten lawak yang hendak disampaikan. Jika dilihat awal video, wanita itu dia memberi salam. Bermakna penonton di sana pun mungkin majoriti seorang Muslim juga. Tanggapan pertama saya melihat video tersebut, sangat panaslah di hati ni. Sebab dia mempermainkan pakaian wanita Muslim kemudian mengaku beragama Islam. Berbalik pada punca utama isu ini adalah mengejar populariti dan dahagakan perhatian manusia. Jauh berbeza dengan zaman dahulu, orang dikenali kerana kecerdikan ilmuannya, tetapi pada akhir zaman ini, orang dikenali kerana kebodohan yang ditayangkan. Boleh bayangkan tak? Orang mengaku beragama Islam, tetapi dia sendiri yang menghina agama sendiri. Ibarat seseorang mengaku kereta Ferrari dia punya, tetapi dia sendiri yang memusnahkannya. Maksudnya, dia dah musnahkan usaha dia selama ini sebagai seorang Muslim demi menagih perhatian orang ramai. Sedangkan wanita dalam Islam yang diwajibkan mereka untuk menutup semua anggota badannya kecuali tapak tangan dan wajah, telah menggambarkan bahawa wanita ini seperti seorang ratu yang tidak boleh dilihat, disentuh sembarangan. Betapa tingginya, agungnya Islam menempatkan posisi seorang wanita. Islam menjaga wanitanya dengan bersih, suci dan mulia. Akan tetapi, sedihnya melihat wanita dalam video ini kerana dia memahami Islam dari aspek yang salah dan dipengaruhi, diselubungi oleh hasutan hawa nafsu syaitan. Kita sebagai umat Islam, apa yang perlu kita buat? Agama kita telah dihina. Jadi kita perlu tentang penghinaan tersebut. Sebagai seorang netizen, orang awam, kita boleh gunakan kuasa media untuk menentang mereka, seperti membuat report akaun atau video yang mereka tayangkan, di-ban dan hilang populariti mereka. Oleh itu jangan berdiam. Tak ada Islam dihina seperti seorang yang tidak bermaruah. Baik, itu sahaja mengenai isu yang keempat. Alhamdulillah, kita dah lihat 4 isu yang sedang tular sekarang. Walaupun ada isu yang pernah berlaku dan berulang kembali, tetapi ia semakin dahsyat dan dahsyat. Dunia kita dah semakin tenat. Untuk akhir kata yang dapat saya simpulkan secara keseluruhannya, kita adalah umat akhir zaman di mana penuh dengan fitnah yang boleh membawa bencana dan malapetaka umat manusia. Manusia akan menjadi tidak waras sehingga hilang kawalan dan tidak berperi kemanusiaan serta melampaui batas, lebih dahsyat daripada binatang. Akhir kata daripada saya, dalamilah, amalkan ilmu Al-Quran dan Sunnah hadis Rasulullah
kerana ia menjamin keselamatan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang dengan isu yang lebih dahsyat.